Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada Puan Meja Nozilah binti Haji Aziz selaku pensyarah dan juga penyelaras bagi subjek VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Kami daripada kumpulan 16 ingin membentangkan berkenaan tugasan 1 iaitu tutorial ataupun tata cara bagaimana nak merakam video menggunakan PowerPoint. Saya selaku ketua kumpulan untuk kumpulan 16 ini saya Muhammad Ashraf bin Ahmad Radi 283238, Roswardi Nizam bin Muhammad Rozi 283544, Nur Hazirah binti Zariman 283316, Fakrul Haris bin Mamat 273170, Intan Faizah Umairah binti Rohimi 283411, Farawani Salsiah binti Sabri 283173, Nur Azizah binti Hamzah 283293, dan yang terakhir Muhammad Haidar bin Ali 283620. So dengan ini saya ingin memberi peluang kepada rakan-rakan saya untuk membentangkan slide yang seterusnya. Dipersilakan. Hai, saya Wani. Saya akan menceritakan sedikit berkaitan tajuk yang telah ditugaskan kepada kumpulan kami iaitu rakaman video menggunakan PowerPoint. Sebelum kami menerangkan langkah-langkah atau cara-cara untuk membuat pembentangan video menggunakan PowerPoint, saya akan menceritakan sedikit mengenai program ini. Microsoft PowerPoint ialah program persembahan pada masa kini yang telah dibangunkan oleh Microsoft. Ia boleh digunakan pada kedua-dua sistem operasi iaitu Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh. PowerPoint pada mulanya telah dinamakan sebagai Presenter. Ia dicipta oleh sebuah syarikat perisian komputer iaitu dikenali oleh Photos Inc. Versi Microsoft PowerPoint telah dilancarkan pada 22 Mei 1990 sebagai sebahagian daripada suite Microsoft Office. Fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint yang pertama adalah PowerPoint menggunakan untuk membantu membangunkan format pembentangan berdasarkan slide dan pada masa ini adalah salah satu program pembentangan berdasarkan slide yang paling biasa dan mudah digunakan. Yang kedua, pembentangan dapat dibuat dalam bentuk soft copy atau hard copy dan boleh dikongsi oleh pelbagai medium. Yang ketiga, dapat membuat pembentangan dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan aplikasi tambahan seperti filter, audio, video, gambar dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Yang keempat, mempermudahkan dalam membuat, mengatur dan mencetak berbagai slide. Microsoft juga telah mengeluarkan aplikasi PowerPoint untuk digunakan pada sistem operasi mudah alih Apple dan Android. Oh ya, rakaman video hanya boleh dibuat dengan menggunakan PowerPoint 2017 ke atas ya. Hai, saya Nur. Okey, saya nak bagi tahu pasal cara-cara untuk rakam video melalui PowerPoint. So, langkah pertama kita mesti kena ada PowerPoint. Kita boleh buka button PowerPoint kita. So, kita buka program kita tengok dekat home. Saya akan buka satu file bermula dengan pengenalan berkaitan dengan PowerPoint. Seterusnya, untuk merakam video menggunakan PowerPoint, kita boleh pergi ke tab slideshow. Di sana dia ada ikon-ikon yang tersendiri. Dia dibahagikan kepada 3 bahagian, tu start slideshow, setup dengan monitors. Okey, dekat start slideshow dia ada ikon from beginning. From beginning ni dia akan memaparkan persembahan dari slide yang pertama. Okey, presentation daripada yang pertama. Okey, from current slide pula dia akan memaparkan presentation kita daripada slide current slide yang kita pilih lah. Untuk custom slide pula kita boleh pilih mana-mana slide, kita boleh combine untuk ringkaskan dia kepada audience yang tertentu, mengikut audience yang tertentu. Okey, untuk setup pula dekat sini dia ada setup slideshow, dia ada hide slide, rehearse timing, record, play narration, use timing, show media controls. Okey, dekat situ setup slideshow.
Dia berfungsi untuk mengatur rakaman slideshow yang kita buat. Okey, untuk hide slide, dia berfungsi untuk menyembunyikan slide. Macam mana dia buat, itu sebagai contoh, dia akan sembunyikan dan kita tak, bila kita present kita tak akan nampak slide yang nombor 2 tu. Okey, untuk yang ketiga ada rehearsal timing. Dia berfungsi untuk menyesuaikan masa dengan presentation yang kita buat. Tu. Okey, yang keempat adalah record lah. Record ni di mana kita nak buat video kita. Kita boleh pilih from beginning atau from current slide. From beginning macam tadilah, kalau presentation from beginning, dia mula pada awal. Okey, kalau current slide dia mula pada slide yang kita pilih. Untuk clear pula, kita boleh clear timing-timing yang kita dah rakam. Play narration pula berfungsi untuk memainkan semula slide audio dan pergerakan penunjuk laser semasa kita mula buat pembentangan. Use timing adalah untuk berfungsi memainkan semula animasi dan slide semasa tayangan slideshow. Media control berfungsi untuk memaparkan kawalan untuk memainkan klip via video semua. Okey, monitor pula dia ada, kita boleh pilih sama ada kita nak buat manual atau automatic. Untuk use presenter view ni, kita boleh pilih ni, kita nak buat presentation guna slide penuh ke ataupun paparan separuh ke, dan banyaklah kegunaan dia. Tab record pula dia menunjukkan ada 4 fungsi kat situ, iaitu record, content, autoplay video, save. Itu record sama macam tadilah, from current slide dengan from beginning lah. Dia ada clear juga. Okey, screenshot ni kita boleh buat, ambil screenshot mana-mana daripada Windows yang dekat luar sana lah. So kita screenshot kat sana, so dia akan appear dekat sini. Okey, untuk yang seterusnya pula, fungsi yang ketiga adalah screen recording. Adalah screen yang kita nak record, kita boleh choose dia punya tempat mana kita nak record. Okey, untuk video pula, video ni kita boleh pilih mana-mana video dengan audio untuk insert ke kita punya slide. Okey, yang terakhir sekali adalah save lah. Save tu kita nak save as show atau export to video. Dan seterusnya adalah button dalam rakaman video, iaitu melibatkan button record, stop, replay. Lepas tu ada notes yang kita boleh conteng kat sini. Lepas tu dia ada huruf besar atau huruf kecil. Kat sini dia ada clear record ataupun clear recording on all slide or current slide. Okey, ini ada setting lah kat sini, setting untuk mikrofon dan kamera. Okey, kat sini juga dia ada bagi kita laser pointer, eraser, pen dengan pensel dan pilihan warna untuk kita gunakan. Dan last sekali adalah mikrofon dan kamera. Okeylah, setakat itu saja. Terima kasih. Dan cara untuk merekod menggunakan PowerPoint, part pertama iaitu start from beginning. Okey, dekat dalam PowerPoint ni kita ada tab record. So, tekan dekat tab record tu. And then kita akan nampak di sebelah kiri hujung sekali ada menu record. Tekan option. Okey, tekan from beginning. Di situ kita kena tekan from beginning. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Bila dia keluar macam ni, awak akan nampak kat sini ada cara, ada record, ada button record, ada button stop, ada button replay. Ni tadi saya dah record. Okey, so bila saya dah record, kita boleh replay tau. Tapi sebelum tu saya akan exit, clear dulu recording yang ada, which is daripada recording saya tadi. Okey, so dekat tempat record ni kita ada button record, button stop dan button replay. Dekat sini ada notes. So notes ni kita boleh tulis contoh macam ni slide yang keberapa. Contoh, so awak letaklah kat situ note dia. Lepas tu kat sini tadi ada button clear existing record, which is record yang pernah ada tu. Boleh di-delete balik. Dekat sini ada setting untuk mikrofon dan kamera. Okey, di bawah ni pula ada macam drawing tools and also tools untuk kita guna masa-masa recording. Okey, kalau kita dapat tengok dekat sebelah kiri. Okey, dekat sebelah kiri kita ni, bukan, dekat sebelah kanan, sorry. Dekat sebelah kanan ni kita ni ada turn microphone off, ada button turn camera off, ada juga turn camera preview off. So ada colors lah untuk ni macam
tools untuk masa kita merecord. Contoh saya pakai tools purple, okay. Macam kita pakai tools purple, lepas tu kita guna tools laser pointer. Okay, lepas tu kita tekan button, kita pakai tools pen ni. So kita tekan button record. 3, 2, 1. Okay, kat sini kita dah record lah kiranya. So macam contoh awak tengah bagi presentation, nak bercakap tentang satu slide tu, awak bolehlah highlightkan ataupun gunakan tools-tools dalam recording tadi. Contoh macam saya nak bulatkan cara. So bulatkanlah cara, macam ni lah contoh-contohnya. Dan seterusnya macam tu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Oh, sebelum tu, sorry. Sebelum tu, stopkan dulu video ni. Okay, so kita boleh tekan replay. Boleh tekan replay. Okay, kita dah nampak lah. Okay, bila dia dah stop, kita dah nampak replay tadi tu. Maksudnya benda tu dah settle lah. Dah ada lah benda tu. Kita nak tengok preview. Okay, kita close dulu benda ni. Okay, kat sini dah ada preview yang kita dah buat tadi tu. Ni nampak lah ada bekas conteng daripada tadi tu kan. Nanti kita boleh delete balik benda tu. So dekat sini dah nampak kat tepi ni ada recording tadi yang saya record. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakuh Haris Muhammad bernama metrik 2833170. Saya dari kumpulan 16 iaitu akan menyambungkan pembintangan bagi bahagian saya iaitu cara menggunakan current slide. Okay, bermula saya akan memilih design untuk melakukan slide. Okay, saya memilih satu daripada yang ada lah. Okay. Dan korang boleh tulis apa-apa je. Contoh korang untuk melakukan slide-slide yang lain boleh tulis apa-apa sahaja. Okay, di sini saya tulislah how to make a current slide. Okay, kita mempunyai banyak lagi design yang ada dalam current slide. Contohnya korang tekan dekat button ni. Di sini ada banyak lagi design-design yang ada yang korang boleh pilih. Okay, lepas tu kita akan pergi dekat slideshow yang dekat sini. Okay, korang boleh klik button untuk inilah. Okay, dekat slideshow kita akan ada from beginning, from current slide, present online, custom slideshow, setup slideshow, hide slide, rehearsal timing, record slideshow. Okay, lepas tu korang pergikan from current slide. Okay, dekat sini korang boleh nampak dia akan keluar macam ni. Dan dekat bawah bahagian kiri korang boleh nampak dia ada sebelum, selepas, dan ada bentuk penning untuk kita buat. Laser pointer, pen, highlight, eraser, erase all, ink on slide. Okay, ni color dia lah. Okay, korang tekan dekat ni untuk mengkecilkan. Dan ni button untuk zoom in. Okay, korang nampak kalau kita tekan dia akan keluar macam ni lah. Okay, dekat bahagian ni, dekat pen tadi kita akan nampak ada highlight. Kita boleh, korang boleh gunakan highlight ni untuk apa-apa yang penting lah. Untuk pointer ni untuk 2011, untuk Microsoft yang 2010 ke atas tak silap saya, dapat untuk melakukan macam ni lah. Okay, dan korang boleh tulis juga. Ni tulislah apa-apa yang korang rasa nak tulis. So ni sebagai contoh saja. Okay, dan ni eraser kita boleh padam juga apa yang ni tadilah. Rasa yang tak penting tu kita boleh menggunakan apa-apa kemudahan yang diberikan. Itu ini selepas untuk slide seterusnya, tapi yang ni saya tunjuk contoh saja, mana tak ada lah. So kita keluar dan itu sajalah daripada current slide.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rushdie Nizam bin Umar Rozi. Nanometri 283544. Di sini akan menerangkan bagaimana kita nak menjadikan rakaman video menggunakan PowerPoint. Okey, di sini kita dapat lihat fail yang telah digunakan. Kita akan pergi ke file dan kita pilih export. Untuk kita export file kita dan seterusnya. Pergi kepada create video dan ada 4 pilihan resolusi yang diingini. Di sini resolusi yang saya inginkan adalah Full HD. Okey, seterusnya kita create video. Okey, akan keluar taskbar sebegini. Di sini saya akan memilih desktop. Dan seterusnya save. Jika file telah digunakan, anda boleh guna file lain. Di sini di taskbar di sini anda akan lihat creating video dan di sini menunjukkan file anda telah pun dimuat turun. Anda harus menunggu sehingga file siap. Okey, tugasan saya ni nak terangkan macam mana PowerPoint ni boleh jadi video. Okey. Setelah menjadi video, kita akan buka file tersebut. Okey, ini slide yang saya buat. Okey, ni yang ke depan, ini yang tengah, slide yang kedua, nama ahli kumpulan. Ini saya punya gambar lah masa saya bincang masa PowerPoint tu. Okey, kita pergi slide yang pertama. Okey, kita klik file. Kita klik file. Dekat dalam file tu ada info, new, open, save, save as, print, share, export, close, account dengan option. Okey, dekat dalam ni kita akan pilih export untuk membuat video. Dekat dalam export tu kita akan pilih create a video. Okey, sebab kita nak buat video, nak export daripada PowerPoint kepada video. Okey, kita klik. Lepas kita klik, kita pilih option mana kita nak, presentation ke, internet ke, ataupun low quality. Kita ambil presentation lah. Okey, dekat dalam slide tu, kelajuan slide kita boleh tambah nak 10 saat ke atau berapa saat. Okey, saya ambil dalam 10 saat. Kita klik create a video, dia akan keluar satu file. Kita akan pergi dekat file lah. Lebih senang ni dekat dalam organize ni kan. Kita ambil dokumen. Okey, dokumen. Kat dalam dokumen tu kita klik PowerPoint 3.4. Lepas tu kita savekan dia. Setelah kita save ni, kita tunggu. Nampak ni tak dekat bahagian notes ni? Kita tunggu. Jangan tekan apa-apa. Sebab kalau kita tekan, takut tak jadi. Kita tunggu. Dia akan convert. Okay. Kita convert dia. Kita tunggu. Tunggu sehingga penuh. Jangan buat apa-apalah. Dekat situ. Lagi sikit je. Dia macam dalam 5 minit macam tu. Kita dah siapkan video tu. Kita boleh klik dekat sini. Lepas tu. Jadi. Dah siap dah video ni. Convertkan PowerPoint ke video. Kita ada 3 slide. Okay. Dah siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Haidar. Ramai dalam kalangan kita secara teknikal mampu menyediakan rakaman video menggunakan PowerPoint. Namun sebenarnya mereka gagal menepati konsep penyampaian yang baik. Memandang remeh aspek penyampaian ibarat
masak tanpa garam dan kopi tanpa gula. Baik, wow factor penting dalam penyediaan sesebuah video PowerPoint agar ia tidak landai dan membosankan. Lebih penting ia menepati tujuan, iaitu matlamat sebenar, objektif, iaitu untuk sampai kepada pihak kedua. Penyampaian rakaman video menggunakan PowerPoint dibahagikan kepada 3 elemen, iaitu kandungan, reka bentuk dan bantuan audiovisual. Baik, ciri PowerPoint bersifat ringkas, padat dan mudah difahami. Persembahan yang baik perlu ada kriteria ni agar video yang dihasilkan kemudiannya tidak terlalu berat untuk diterima, tidak meleret dan membebankan penerima. Penggunaan istilah dan bahasa yang mudah membantu penyampaian, ditulis secara point dan tidak melibatkan perkataan yang terlalu padat seperti artikel ataupun karangan. Penerangan bagi maklumat atau setiap poin boleh dihuraikan melalui bantuan audiovisual. Baik, seterusnya adalah elemen reka bentuk. Reka bentuk ataupun desain sesebuah persembahan PowerPoint perlu menarik, cantik dan selesa untuk dipandang. Ia berbalik kepada kreativiti. Malah kekurangan dari aspek kreativiti ini bakal mempengaruhi penyampaian. Menjadi lumrah, sesuatu yang cantik pastinya akan lebih menarik. Baik, kombinasi dan penggunaan warna ketika menyediakan latar persembahan PowerPoint mempengaruhi mood dan tumpuan golongan sasar. Kombinasi antara 2 hingga 3 warna dalam penyediaan projek PowerPoint adalah paling baik berbanding terlalu banyak warna yang akan menjadikan persembahan menjadi serabut dan hilang daya tarikan. Elemen reka bentuk juga terkait dengan jenis font dan saiz yang digunakan. Begitu juga kreativiti ketika menggunakan ikon, kotak, jadual, carta dan gambar. Apabila melibatkan video, transisi dan potongan visual turut mempengaruhi persembahan sesebuah projek video PowerPoint. Namun hari ini soal kreativiti tidak lagi menjadi kekangan untuk menyediakan persembahan projek PowerPoint yang baik. Lambakan kerangka atau template yang moden, cantik dan menarik kini banyak diperdagangkan di internet. Malah ada yang boleh dimuat turun secara percuma. Antara laman sesawang yang menawarkan kerangka PowerPoint adalah Slide Carnival dan Presentation Go. Baik, tips terakhir, lazimnya video slide yang dihasilkan hari ini menggunakan bantuan audiovisual, antaranya muzik latar, suara latar iaitu voice overs, serta tidak kurang juga ada yang meletakkan wajah mereka sendiri atau istilah moderator di sisi penjuru video. Ia merupakan alternatif terbaik dalam mempraktikkan cara penyampaian berkesan kepada penerima. Penambahan elemen ini boleh dibuat melalui suntingan di luar aplikasi PowerPoint. Pemilihan muzik latar perlu tepat bagi menaikkan mood dan fokus. Begitu juga suara latar, penyampaian dan huraian misalnya perlu dibuat dengan ton suara yang kuat seperti saya sekarang ini dan jelas serta menggunakan tempo yang sesuai. Pokok pangkalnya adalah memastikan mesej yang hendak disampaikan mampu difahami dan diterima oleh pendengar. Baik, untuk moderator, tidak semua individu mempunyai kelebihan sebagai penyampai. Namun latihan dan teknik yang betul mampu menyelamatkan sesebuah video slide agar tidak membosankan. Penampilan ketika muncul di kotak video juga perlu dititik beratkan. Pakaian yang lebih formal serta penggayaan dari rambut sehingga ke hujung kaki akan meningkatkan keyakinan baik dari sudut penyampai maupun penerima. Lontaran suara perlu jelas dan meyakinkan sambil bahasa yang kita gunakan juga perlu tepat. Begitu juga bahasa tubuh dan interaksi dengan penonton turut bakal mempengaruhi kualiti slide video yang dihasilkan. Baik, saya kira itu saja tips dan tutorial bagi penyediaan rakaman video menggunakan PowerPoint. Semoga ia menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Haidar Ali dan rakan-rakan dari kumpulan 16. Selamat mencuba. Assalamualaikum dan salam hormat.